Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita. Kira panjang jugalah cerita kali ini. Sempena menyambut hari ini, hari pertama kita bekerja, hari Isnin. Jadi Abang harap cerita yang Abang sampai kali ini bolehlah jadikan iktibar, pengajaran dan juga hiburan sewaktu kita bekerja ataupun yang ada duduk di rumah masih lagi boleh Abang hiburkan. Jadi sebelum Abang mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah membesarkan dan mendidik kita. Jadi tanpa berlengah lagi, Abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah kali ini disampaikan oleh seorang lelaki yang bernama Izzat, berlaku pada tahun 2023. Dikira antara cerita yang baru Abang dapat. Dan Abang dapatkan cerita ini, dia hantar mesej WhatsApp sendiri kepada Abang. Sebab dia kata cerita ini cukup-cukup buatkan dia rasa terkejut dan pertama kali dia terserempak dengan sesuatu yang bukan daripada alam kita. Berlaku dekat Putrajaya. Jadi mana-mana orang Putrajaya kalau tahu cerita ni boleh komen-komen kat bawah. Pada tahun Mac 2023, Izzat pada waktu tu dia sekeluarga duduk dekat Manjung. Jadi pada tarikh cerita ni berlaku, dia dapat panggilan telefon yang mengatakan emak dia akan mendarat di lapangan terbang KLIA balik daripada umrah. Bila dengar emak balik daripada umrah, anak mana yang tak seronok nak tengok wajah emak kali pertama pulang ke tanah air selepas menunaikan ibadah yang sangat bagus di tanah suci. Tapi bila diorang semua sampai dekat KLIA, pada waktu tu Izzat belum sampai lagi. Yang sampai adalah bini, anak dan keluarga yang lain. Bila diorang sampai dekat KLIA, diorang punyalah terkejut sebab emak mereka rupanya dalam keadaan yang sangat-sangat tak mengizinkan. Dengan keadaan badannya yang lemah, mukanya yang pucat dan dia tak banyak cakap. Dan pegawai yang mengiringi si emak terus memaklumkan kepada ahli keluarga yang mengatakan emak mereka ini dalam keadaan yang sangat tidak sihat. Jadi cepat-cepatlah petugas dan juga ahli keluarga menghantar si emak ke Hospital Putrajaya, hospital yang paling dekat dengan KLIA. Selepas diperiksa di hospital tersebut, didapati rupanya si emak dijangkiti kuman di kawasan paru-paru dan beberapa kawasan yang lain. Jadi si emak terpaksa ditahan di hospital. Bila dapat berita macam tu, teruslah isteri si Izzat terus telefon Izzat beritahu macam mana keadaan emak mereka. Bila Izzat dapat panggilan telefon pada isi isteri, tahulah keadaan emaknya bukan dalam keadaan yang mengizinkan sebab isteri Izzat minta izin kepada Izzat untuk tinggal di Putrajaya nak jaga emak mereka. Jadi bila dengar macam tu, sejuk hati Izzat sebab isteri dia sudi untuk menjaga ibu yang sedang sakit. Jadi dia tanya dengan isteri dia, macam mana tu sebab kat Putrajaya kita tak ada saudara mara. Jadi isteri Izzat beritahu diorang akan cari homestay. Dia dengan adik-adik yang lain, adik keluarga yang lain cuba cari homestay yang ada di kawasan Putrajaya. Cari. Diorang jumpalah satu rumah homestay yang dekat dengan Hospital Putrajaya. Rumah ni adalah rumah teres 2 tingkat. Jadi bila dengar macam tu, senanglah hati Izzat. Tapi dia tak boleh berlama-lama duduk dekat Manjung. Dia dah bersedia untuk datang ke Putrajaya. Jadi dia bertolak daripada Manjung ke Putrajaya tu dalam lebih kurang pukul 10.30 malam hari yang sama. Sampai dekat Putrajaya lebih kurang memakan masa 4 jam lah kalau macam tu. 10, 11, 12, 1, 2. Pukul 2, pukul 3 lah sampai.
lebih kurang waktu sekarang. Pukul 3 atau pukul 2 sampailah Putrajaya. Bila sampai kat Putrajaya, dia dijemput oleh ahli keluarga dan mereka semua menuju ke rumah homestay. Diorang semua dah ada bersedia dekat rumah homestay tu. Ada ahli keluarga yang dah tidur, ada juga ahli keluarga yang masih menguruskan hal-hal yang kecil-kecil lagi. Bila sampai dekat homestay, benda perkara pertama yang ditanya adalah keadaan emak. Dan selepas isteri jelaskan yang emak ni walaupun kritikal, tapi ada kebarangkalian untuk sembuh seperti sedia kala. Cuma bila isteri dia cakap emaknya terpaksa ditidurkan, luluh hati Izzat pada waktu tu. Langsung daripada penat perjalanan 4 jam naik bas, hilang perasaan penat, terngiang-ngiang suara mak dia. Anak kan bila mak dalam keadaan sakit, hati mana yang tak risau. Jadi waktu semua orang dah tidur, tinggallah Izzat seorang-seorang, bukanlah seorang-seorang, termenung dekat tepi katil. Berdoa, cuba buat sesuatu yang terbaik untuk si emak. Moga-moga si emak dapat pulih seperti sedia kala. Dalam keadaan gusar-gusar macam tu, dia pun dah tak boleh nak tidur. Malam tu pula dia terasa sangat panas. Dia turun ke tingkat bawah. So rumah homestay je 2 tingkat kan. Dia turun dekat tingkat bawah buat air, bukan buat air. Dia turun kat tingkat bawah pergi tengok TV. Tujuannya adalah untuk tenangkan hati dan juga untuk rasa ngantuk. Sebab dia kata dia langsung tak rasa ngantuk pada waktu tu. Jadi tengah-tengah dia tengok TV tu, dekat TV tu pula cerita perang, tembak-tembak. Jadi dia kata lagi serabut dia tengok. Nak buka channel lain tak ada cerita, tak ada yang dia berkenan. Jadi dia pun teruskanlah menonton. Tengah-tengah menonton rasa pula rasa macam lapar. Dia pun pergilah ke kawasan bilik air, pergi ke kawasan dapur. Konon-kononnya nak buat Maggi, nak buat air secawan. Bila sampai dekat situ, tiba-tiba dia dengar budak-budak, suara budak-budak kuat main punya kuat, tekek-kek, menjerit-jerit, macam gembira sangatlah. Pada waktu tu Izzat tengok jam, pukul berapa sekarang ni? Pula ada budak-budak main. Jadi dia tengok jam menunjukkan dekat-dekat pukul 3 pagi. Jadi pada waktu tu dia rasa mungkin bunyi budak-budak tu datang daripada TV. Dia pun pergi jenguklah dekat TV. Tak ada. Cerita perang, mana ada budak-budak. Yang ada adegan dekat TV pada waktu tu adegan tembak-menembak. Mana datangnya budak-budak. Dipendamkan perasaan dia. Teruslah dia masak Maggi, tunggu nak Maggi masak, tunggu nak air dijerang dengan elok, nak dibuat air panas. Tiba-tiba dia dengar sekali lagi suara budak-budak main, tapi kali ini bukan datangnya daripada dalam TV, tapi datang daripada luar rumah dia orang, di luar kawasan rumah homestay. Rumah tu pula nak jadi cerita, kawasan rumahnya tak berpagar. Jadi pada waktu tu dia rasa macam agak terganggu, hati gundah. Dah mengenangkan mak yang sakit, budak-budak pula bising tengah depan rumah. Pukul 3 pagi, dia pun tanpa segan silu pergilah selak langsir yang ada dekat kawasan dapur tu. Punyalah dia terkejut. Apa yang dia nampak adalah 3 orang budak berumur di antara 10 ke 12 tahun. Dia nampak di antara budak-budak tu ada 3 orang budak yang berdiri dengan berpakaian lusuh, memandang ke arah Izzat dengan matanya yang dibesarkan. Pada waktu tu Izzat tergamam. Apa benda yang aku nampak depan mata aku ini? Nampak macam budak yang biasa, tapi kenapa mata mereka putih? Waktu tu Izzat tak fikir itu yang dia nampak adalah sesuatu bukan datang daripada alam kita. Disebabkan perasaan dia lebih tertumpu kepada ibu si emak yang sedang sakit. Jadi bila dia tengok 3 budak tu yang berdiri memandang ke arah dia dalam keadaan seperti cuba untuk menakutkan, dia tak fikir itu cukup menakutkan. Jadi dia pun dah tengok budak tu,
Waktu tu katanya dia termenung tengok budak-budak tu agak lama. Mengambil masa lebih kurang 10 minit lah dia tenung budak-budak tu dan budak-budak tu tenung dia. Habis 10 minit dia tutup langsir, dia kembali ke TV. Pada waktu tu bunyi budak-budak bermain bersambung balik. Daripada tadi senyap sebab merenung ke arah Izzat dan akhirnya budak-budak tu main gembira balik. Bila budak-budak tu main dengan suara yang sangat kuat, Izzat yakin apa yang dia nampak bukan daripada alam kita sebab mana ada budak-budak main pukul 3 pagi dekat kawasan walaupun tu kawasan perumahan. Jadi untuk mengelakkan perkara buruk berlaku, dia pun masuk tidur. Besoknya dia tanya dengan bini dia, ada tak dengar budak-budak bermain tapi bini dia tak ada. Jadi Izzat ceritakan apa yang dia alami pada malam tadi. Rupanya si isteri pun mengalami peristiwa yang pelik sewaktu mula-mula diorang sampai dekat rumah tu. Rumah tu semua tingkatnya tertutup mengikut cerita bini dia lah. Semua tingkap tertutup, pintu tertutup, memang tak ada ruang pun untuk udara tu tembus masuk. Tiba-tiba tengah diorang semua ambil bilik masing-masing dan berkemas. Tiba-tiba salah satu pintu bilik berdentum dengan sangat kuat, diikuti dengan bunyi guli-guli yang jatuh. Jadi tahulah si isteri mengikut pengalaman dan apa yang dia tengok dekat dalam ceramah agama, itu tandanya rumah itu ada penghuni. Tapi penghuni yang kita tak nampak. Bila dengar macam tu, Izzat dan beberapa ahli keluarga lain ambil keputusan tak nak duduk situ. Mohlah kita pergi cari homestay yang lain yang lebih aman damai, dan ceritanya tamat sehingga tahap itu saja. Cerita kedua berlaku pada tahun 2005 dekat Kuantan. Disampaikan kepada abang email oleh seorang lelaki yang bernama Adli. Adli waktu ni berumur 37 tahun. Tapi kes ni berlaku sewaktu dia masih lagi belajar dekat satu universiti dekat Kuantan. Dia kata satu kolej dekat Kuantan. Pada waktu tu dia kata dia sangat seronok sebab mereka semua adalah di tahun 3. Dengan kata lain, diorang dah tak duduk ke asrama lagi, diorang ramai-ramai duduk dekat rumah sewa. Bila duduk rumah sewa, benda yang paling seronok adalah masa. Masa diorang tidak lagi dikekang oleh peraturan asrama. Jadi nak masuk keluar rumah pukul berapa tak ada siapa peduli. Nak tidur pukul berapa tak ada siapa peduli. Jadi mereka satu rumah ni gunakan kesempatan yang ada untuk berjimba. Maksudnya menghiburkan diri. Jadi pada malam Sabtu, pada sehari kejadian, mereka, kalau tak silap abang, Adli, Syafiq dengan Asra, diorang ni bercadang nak lepak-lepak dekat pantai Teluk Cempedak. Sebab itu memang tempat lepak yang paling legend kalau orang yang duduk dekat kawasan Kuantan. Jadi dia kata mula-mula cadangnya nak lepak dekat situ. Tapi bila fikir-fikir balik, malam minggu selalunya kawasan pantai Teluk Cempedak tu memang jadi perhatian ramai orang. Boleh kata nak dapatkan parking pun memang bukan calang-calang senang, agak susah juga. Tapi bila dah malam macam tu, tempat mana lagi yang sesuai nak lepak selain daripada tepi pantai Teluk Cempedak? Bila dah macam tu, ramai ke tak ramai, diorang buat keputusan tetap juga lepak dekat pantai Teluk Cempedak. Jadi Adli yang bawa kereta pada waktu tu teruslah memboncengkan Syafiq dan juga Asra pergi menuju ke pantai Teluk Cempedak. Seperti yang dijangka, pantai Teluk Cempedak penuh dengan, abang nak cakap beruk tadi, sebab baik abang kontrol, penuh dengan manusia. Jadi dia kata dekat pantai Teluk Cempedak tu ada dua kawasan pantai. Satu pantai utama, satu lagi pantai sebelah, orang panggil pantai sebelah. Untuk menuju ke pantai sebelah, mereka perlu melalui jambatan tertentu supaya boleh sampai ke kawasan pantai sebelah. Dekat kawasan pantai utama, ada McD, ada kedai makan, parking, tempat parking kereta motor banyak. Tapi dekat kawasan pantai sebelah, tak ada apa-apa selain daripada
pondok-pondok untuk orang lepak-lepak. Jadi bila diorang sampai tu, mula-mula diorang bercadang untuk lepak dekat pantai utama. Tapi disebabkan dah ramai sangat orang, diorang pun buat keputusan untuk lepak dekat kawasan pantai sebelah. Jadi mula-mula diorang sampai dekat situ lebih kurang pukul 12 malam. Nak melalui jambatan untuk sampai ke kawasan pantai sebelah bukan benda yang seronok sangat. Sebab jalan jambatan tu dikatakan terlalu gelap. Tapi dah kata alang-alang menyeluk pekasam, biarlah sampai ke Pangkal Lengan. Nak tak nak diorang datang nak lepak. Jadi terpaksa kuatkan hati pergi ke pantai sebelah melalui jambatan yang seram-seram sejuk tu. Dia kata jambatan tu panjang betul. Jadi diorang pun berjalan dah bertiga. Ya, Adli, Syafiq dan juga Asra. Berjalan sambil borak-borak. Akhirnya diorang sampai dekat pantai sebelah. Dah memang diorang jangka. Dekat pantai sebelah tak ada seekor manusia pun. Tak ada seorang manusia pun. Memanglah tak ada seorang manusia. Maksudnya tak ada orang pun lepak dekat situ. Hanya mereka bertiga je. Bila sampai dekat situ, si Asra dah mula rasa tak sedap. Dah mula rasa macam, kenapa kita ada dekat sini je? Orang lain tak ada. Jadi bahaya kalau kita duduk kat sini. Takut-takut ada apa-apa yang buruk berlaku, kita akan susah nanti. Sebab jauh daripada orang ramai. Tapi Adli cakap dah halang-halang sampai, tak akanlah dah melalui jambatan yang cukup panjang, tak akanlah kita nak biarkan masa kita terbuang dekat situ aja. Jomlah kita cari tapak-tapak pondok-pondok untuk kita duduk-duduk sambil-sambil menyanyi-nyanyi. Jadi diorang pun carilah, jumpa satu pondok yang berbumbung. Diorang bercadang nak duduk dekat situ. Bila sampai dekat situ je, entah macam mana tiba-tiba si Asra sakit perut. Dia memulas-mulas perut pada waktu tu. Lepas tu si Asra cakaplah dengan Syafiq dengan Adli, boleh tak jom kita patah balik ke pantai utama. Kita pergi daripada situ. Sebab aku dah nak memerut ni, dah macam nak meletup dah perut ni. Tapi si Adli bantah. Si Adli cakap, kalau kau nak pergi, kau pergilah. Aku dengan Syafiq nak duduk dekat sini. Jadi akhirnya keputusannya adalah Asra sorang-sorang pergi ke pantai utama. Tujuannya untuk buang air. Sakit perut tadi kan. Tinggallah si Adli dan juga Syafiq berdualah dekat kawasan pantai tu, dekat bawah pondok tadi. Berboraklah diorang. Mula-mula bila diorang dah berdua, masing-masing senyap. Pada waktu tu si Adli pelik juga. Selalunya si Syafiq ni banyak mulut. Kenapa tiba-tiba malam ni bila dah berdua agak malu-malu nak bercakap? Disebabkan tu Adli pun mulalah keluarkan topik-topik lucu-lucu lah. Tujuannya adalah untuk mereka memulakan perbualan. Tapi Syafiq buat bodoh je. Dia tak layan pun. Buat lawak macam mana pun, buat rasa cerita apa pun yang disampaikan oleh Adli, Syafiq tetap juga sengih pun tidak. Jadi pada waktu tu jadi canggung. Jadi macam Adli rasa macam kenapa pula dengan Syafiq ni kan. Jadi dia diamlah. Selang beberapa minit tiba-tiba Syafiq pandang muka Adli, dia cakap bosan. Dia cakap macam tu. Matanya dia buntang-buntangkan macam tu. Waktu tu Adli rasa macam nak cepuk je muka kawan dia sebab buat mata buntang-buntang macam tu. Jadi dia tanya, habis kalau dah bosan kau nak buat apa? Dia jawab, Syafiq jawab, aku nak pergi ke pantai. Aku nak lepak dekat pantai. Jadi biar je lah si Adli biarkan apa yang Syafiq buat. Syafiq turun daripada tempat pondok dia orang lepak tu, dia pun turun ngala ke pantai. Dan daripada jauh Adli tengok Syafiq mundar-mandir dekat pantai tu. Ada kalanya dia berdiri menghadap pantai. Jadi Adli pun malas nak kacau, dia pun relax je lah. Tiba-tiba waktu dia tengah relax tu, Syafiq hilang dari pandangan.
Syafiq dah tak ada lagi dekat tepi pantai. Dia dah rasa cuak, Adli dah rasa cuak. Syafiq dah hilang. Jadi dia pun turun daripada tempat duduk dia pun carilah ke kawasan pantai tu, cari si Syafiq, mana Syafiq pergi. Tapi tak ada jejak pun Syafiq pernah datang dekat pantai tu. Dia dah cuak. Dia pun naik semula ke kawasan pondok dan terus bungkus-bungkus barang, lari daripada situ menuju ke jambatan, lari atas jambatan sampai ke pantai utama. Bila dia sampai dekat pantai utama, dia punyalah terkejut sebab dekat pantai utama ada Syafiq dan juga Asra tengah berdiri di kawasan pantai utama. Yang si Adli ni berlari ke arah Syafiq dan dengan Asra ni, dia punya marah, dia tangking dengan kawan dia. Engkau dah kenapa tinggalkan aku sorang-sorang dekat situ? Tiba-tiba dia orang cakap apa? Kau yang tak nak balik, kau yang banyak alasan kata kau nak lepak-lepak makan angin dekat situ. Lepas tu dia tanya balik, yang ni pula kenapa Helmi tiba-tiba ada, Helmi lah, Syafiq tiba-tiba ada dekat sini? Bukan ke Syafiq dekat pantai tengah jalan-jalan cari siput gitu? Tadi aku dengan Syafiq tadi. Syafiq pun pelik. Dah bila masa pula aku pergi turun pantai teman kau cari siput, jalan-jalan tepi pantai. Kan aku dah cakap tadi, aku teman si Asra pergi ke pantai utama, teman pergi beli air, sebab aku pun sama-sama juga sakit perut. Pada waktu tu Adli memang tak boleh terima. Siapa yang duduk sebelah dia sepanjang dia duduk di pantai sebelah? Waktu tu, dia dekat dalam pondok tu, hanya dia dengan Syafiq. Tapi, bila dia balik ke pantai utama, Syafiq dah ada dengan Asra. Dengan kata lain, siapa yang dia duduk sebelah dia, yang tiba-tiba ngala muka dia, bosan macam tu. Siapa tu, dia kata. Ya Allah, dia kata, jomlah balik, aku dah tak sedap hati dah. Jadi dalam kereta, si Adli ni cerita apa yang dia alami. Sejak daripada tu, tobatlah. Malam dia orang tak akan pergi ke kawasan pantai sebelah. Kalau nak lepak dekat pantai Teluk Cempedak, lepak je lah dekat pantai utama. Cerita ketiga berlaku pada tahun 2019, diceritakan kepada abang melalui email oleh seorang budak lelaki namanya Zafran. Pada waktu tu Zafran belajar dekat salah sebuah universiti dekat Sarawak. Oi, seronok nah, dia kata. Dan dia duduk dalam asrama. Senang dia kata sebabnya asrama dah siap katil, dah siap almari. Kalau duduk dekat rumah sewa, terpaksa sediakan almari dengan tilam sendiri. Tapi duduk asrama memang dah ada semua disediakan. Cumanya kalau duduk asrama ni kenalah ikut peraturan asrama. Nak tak nak itu je lah yang dia kena buat. Jadi kata Zafran, disebabkan dia memang dah faham sangat dengan peraturan asrama, pada satu hari tu diorang ni dalam minggu peperiksaan. Hari ni peksa, lusa peksa, tulat periksa. Dan diorang dah jadi tertekan sebab setiap hari ada periksa. Akhirnya Zafran dengan kawan-kawan berjanji buatlah peraturan, maksudnya planning. Habis je peperiksaan kertas terakhir, jom kita pergi lepak-lepak dekat bandar Sarawak untuk tenang-tenangkan fikiran. Orang sekarang panggil healing gitu. Jadi dia kata jomlah healing dekat bandar Sarawak bila kita dah habis belajar nanti, dah habis peksa tadi. Jadi pada hari yang terakhir diorang duduki peperiksaan, akhirnya tamat peperiksaan, rasa gembira sangat. Petang tu juga diorang naik satu kereta ramai-ramai pergi ke bandar Sarawak. Seronok lah, bergelak ketawa, berjimba-jimba dekat situ. Macam-macam dibuat. Sampaikan diorang semua tak sedar yang masa dah berlalu. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Jadi nak tak nak diorang kena balik ke sarang masing-masing, ke rumah asrama masing-masing. Sebelum Pak Gad tutup pintu asrama, kalau dah tutup memang tak dibenarkan langsung untuk masuk, terpaksalah nanti diorang pun lepak-lepak dekat kawasan-kawasan yang tak sepatutnya. Jadi dia pun, Zafran beritahu dengan kawan-kawan ni, indah dekat pukul 10, jomlah kita bertolak balik. Jadi diorang pun naik kereta. Semua sekali dalam kereta tu 5 orang, 2 kat depan, 3 kat belakang. Zafran yang tukang bawa. Bila masuk dalam pintu utama universiti tu, dia tak ada rasa apa-apa pun yang pelik. Cumanya benda pelik sampai bila dia melintasi satu surau di Sempang 3 dekat dengan asrama diorang.
Dekat surau tu sebenarnya gelap aja sebab pukul 10 malam tak ada orang pun semayang dekat situ. Entah dah macam mana tah dia kata, sewaktu melintasi surau tu, Zafran nampak di kawasan koridor surau tu diterangi dengan lampu. Mustahil. Sepanjang dia duduk dekat situ, memang ada peraturan lampu-lampu dalam surau tak boleh dinyatakan dinyalakan hanya untuk waktu apa nak cakap, waktu solat aja. Waktu solat barulah lampu-lampu tu dinyalakan. Tapi apa yang Zafran nampak pada waktu tu, lampu di koridor menyala. Bila dia perhatikan betul-betul, rupanya ada seorang lelaki tengah bersolat dekat bawah lampu. Jadi dia pun malas nak fikir, biarlah orang tu nak solat tengah malam. Mungkin ada pelajar-pelajar yang tiba-tiba rasa nak bertaubat, maklumlah minggu peperiksaan. Jadi dia biarkan. Cuma dia tertanya-tanya dalam hati. Tengah-tengah dia terfikir, tiba-tiba dekat bahu dia ni ada tangan. Ada tangan pegang bahu dia. Tangannya pucat warna putih. Lepas tu kuku dia agak kemerah-merahan. Jadi pada waktu tu si Zafran tengok aja tangan tu dan dia pun malas nak tegur sebab dia yakin tangan tu adalah kepunyaan salah seorang kawan dia yang duduk dekat belakang. Jadi dia biarkanlah tangan tu menyelempang dekat badan dia. Tapi bila dah lama sangat tangan tu menyelempang dekat badan dia, dia pun cuba alihkan tangan tu. Sejuk tangannya, dia kata. Jadi dia pun diam je lah. Bila dia diam dalam perjalanan tu, dia kata dia bawa slow-slow je, tak bawa laju-laju sebab dalam universiti kan. Jadi dalam seram pula. Jadi tengah-tengah dia memandu tu, dia tanya dengan kawan-kawan dia, nampak tak tadi dekat surau ada orang? Jadi kawan-kawan dia cakap, tak nampak. Dia kata, Zafran beria-ria cerita, ada orang kat surau tu mandilah. Semayang dekat koridor surau tu menyala, dia kata, lampunya. Oh, kawan-kawan dia yang bertiga kat belakang tu memang keras cakap, tak ada orang pun dekat surau tu. Kita orang kan nampak tadi surau tu gelap. Tapi tiba-tiba kawan sebelah dia, sebelah Zafran yang sama-sama duduk depan, dia pandang Zafran, dia cakap, aku nampak, dia kata. Jadi dengan kata lain, 2 orang nampak, 3 orang tak nampak. Jadi Zafran dah rasa macam tak sedap hati. Lepas tu dia tanyalah, siapa punya tangan putih-putih rasa macam sejuk-sejuk tadi pegang bahu aku? Kawan-kawan dia kat belakang tersenyap. Sebab masing-masing dah muka pucat lesi. Diorang pun jawab, kita orang tak pernah letak tangan dekat bahu kau. Macam mana kau boleh nampak tangan? Jadi Zafran kata, tak ada. Aku yakin ni salah satu tangan korang. Sebab walaupun aku tak nampak, tapi aku dapat rasa gerak hati aku. Bergaduhlah dia diorang, bertiga, berempat ni dekat dalam kereta. Kawan sebelah tempat duduk Zafran senyap aja, tak cakap apa-apa. Jadi bergaduh punya bergaduh. Akhirnya benda tu jadi terbongkar dan semakin misteri bila kawan sebelah yang duduk sebelah Zafran beritahu, aku nampak tangan tu, tapi tangan tu bukan datang daripada tiga-tiga kawan kita kat belakang. Tangan tu datang daripada alam sebelah. Bila dengar macam tu, semua tersenyap. Jadi, adakah mereka nampak lelaki yang bersemayang dekat kawasan koridor surau tu juga datang daripada alam sebelah? Tak dapat nak dipastikan. Dan tangan tu sampai sekarang jadi misteri. Mana datang tangan tu? Kenapa tangan tu ada dekat situ? Mungkin dekat universiti ni ada sejarah lama yang para pelajar tak tahu. Jadi itulah puncanya tangan tu datang menyentuh bahu si Zafran. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga cerita kali ini mendapat menjadi peneman dan juga menjadi hiburan kita semua, pengajaran untuk kita semua. Terima kasih pada yang membeli sambal lara dan perapan sate. Bermula 10 hari bulan 6, abang nak buat promosi perapan sate untuk memeriahkan bulan haji. Jadi siapa-siapa yang ada daging korban lebih, bolehlah gunakan perapan sate nanti buat masak-masak. Abang akan buat promosi 3
paket dengan harga yang jauh lebih murah. Kalau tak silap RM7-8 lah jauh murahnya daripada harga asal nanti. Terima kasih sangat-sangat yang membeli sambal lara dan perapan sati juga. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.